Action. Dah, Puan. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Semua sehat? Sehat. Semua dah makan? Dah. Makan apa? Nasi. Okey. Jap. Memandangkan saya first time mengajar anda semua, saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Hasma binti Toran. Boleh panggil Miss Hasma. Miss apa Haslinda? Miss Hasma. Okey, kod NAS F432. 005 2 2019 C02. Khusus kita pada hari ini single pass wiring. Okey, berapa tarikh hari ini? 7 Mei 2025. Hari Rabu. Semua hadir? Hadir. Okey, kalau semua hadir, saya nak kamu semua scan QR di hadapan. Sudah? Okey. Saya nak awak semua tengok bawah meja, tepi, depan, belakang, tiada sampah. Dan saya nak kita belajar dalam keadaan bersih dan selesa. Okey, saya nak pastikan awak semua tumpukan perhatian dan tiada main telefon semasa saya mengajar. Okey. Saya nak tanya, pernahkah anda terfikir apa yang berlaku jika peralatan elektrik gagal berfungsi dengan selamat? Apa Haslinda? Kebakaran. Okey. Cedera. Okey, betul. Okey. Adakah anda tahu jenis-jenis sistem pembumian? Okey, saya akan menerangkan lepas ini. Okey. Haslinda boleh baca tajuk di hadapan? Jenis sistem pembumi. Jenis sistem pembumian. Tujuan pengajaran ada dua. Yang pertama, terangkan tujuan asas pembumian dalam pendawaian elektrik. Yang kedua, senaraikan jenis-jenis sistem pembumian. Tujuan asas pembumian pendawaian elektrik. Yang kedua apa? Senaraikan jenis-jenis sistem pembumian. Senaraikan jenis-jenis sistem Okey. Boleh saya mulakan? Boleh. Macam tak semangat je. Boleh, Miss.
Okey, sistem pembumian. Yang pertama, Oli baca. Kaedah yang digunakan untuk menyambungkan sistem elektrik ke tanah yang menjamin keselamatan pengguna dan peralatan elektrik dan membantu menstabilkan voltan dalam sistem elektrik. Apa yang awak semua faham tentang sistem pembumian ini? Tidak faham, Miss. Kenapa awak tidak faham? Kita penyambungan elektrik ke tanah. Untuk kaedah yang digunakan untuk menyambungkan sistem elektrik ke tanah, ia digunakan adalah pembumian adalah dengan menanam rod. Dengan menanam rod ke dalam tanah, mempunyai sistem elektrik. Kalau menjamin keselamatan pengguna dan peralatan elektrik, ia berlaku kebocoran arus arus pada peralatan seperti peti sejuk. Arus akan terus mengalir ke bumi. Okey. Fahamkah saya terang ni? Apa yang saya terang ni? Faham. Faham. Tujuan asas pembumian. Rafidah, boleh awak baca? Sistem sambungan dibuat di antara logam dan fizik bumi untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan elektrik apabila arus bocor ke bumi. Sistem sambungan. Untuk sistem sambungan dibuat di antara logam dan jisim bumi ini, ia mengelakkan kejutan elektrik dalam dekat peralatan lah. Kejutan elektrik dan melindungi pengguna serta alatan. Kalau untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan elektrik apabila arus bocor ke bumi ini, contohlah seterika, wayar dan elemen pemanas rosak. Arus boleh bocor ke badan logam dan boleh terkena renjatan elektrik. Faham? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Bahagian pembumian. Bahagian pembumian ini ada dua. Pembumian sistem dan pembumian peralatan. Siapa tahu pembumian sistem ini? Pembumian sistem menstabilkan voltan dan melindungi sistem daripada lonjakan arus seperti kilat, iaitu seperti kilat atau lintah pintas lah. Untuk pembumian peralatan pula, ia melindungi pengguna daripada berbahaya renjatan elektrik apabila berlaku kebocoran. Ada yang fahamkah pembumian peralatan ini apa? Tak. Boleh diterangkan? Pembumian peralatan ini untuk melindungi renjatan elektrik apabila berlaku kebocoran daripada peralatan ke bumi. Okey. Tujuan kedua, jenis-jenis sistem pembumian. Sistem TT. Jenis-jenis sistem pembumian ini ada 4. Yang pertama, sistem TT. Satu atau lebih punca bekalan disambung ke bumi, bahagian pengalir terdedah disambung ke bumi pengguna. Ada yang fahamkah apa yang ringkasan sistem TT ini? Apa sistem
Sekejap ya. Sistem titik ini neutral yang disambungkan ke bumi. Sistem neutral ini sambung dekat bumi. Okey. Dari Dek- mana? Dari laut tanah. Dari tanah. Cik lah dalam tanah macam okey. Yang kedua, sistem TNS. Haslinda nampak tak? Boleh. Hah? Mengalir neutral. Pengalih neutral dan perlindungan berasingan bagi keseluruhan sistem. Ini untuk sistem TNS. Punca. Ini faham? Ada soalan tak? Apa tu TNS? TNS maksud sistem TNS. Apa Ya. Sabar, Dengan TNS. sabar sekejap. Nah, betul lah tu. Apa kepanjangan TNS? Dan TT. Kepanjangan Apa maksud TT? maksud titi dalam bahasa Perancis tera-tera. Tapi kalau bahasa Melayunya, bahasa Malaysia, bumi ke bumi. Okey, Miss. Kalau sistem TNS, terra neutral separt. Bumi ke neutral. Kalau sistem TNC, pengalih neutral dan bumi dicantumkan dalam satu pengalih bagi keseluruhan sistem. Sistem ini maksudnya neutral dan bumi digabungkan. Faham tak? Faham. Yang terakhir, sistem IT. Sistem IT ni sama dengan sistem TT. Tapi neutral dia tidak dibumikan dan dibumikan impeden tinggi sesuai untuk tempat yang memerlukan. Faham tak? Jenis-jenis sistem pembumian ini ada berapa? Okey, yang pertama, TT. yang kedua, TNC. TNS. yang ketiga, TNC. yang keempat. IT. Faham? Faham. Okey. Maksud huruf. Ini baru maksud. Huruf pertama pihak berkuasa bekalan. T. Rahilia baca. Satu atau lebih punca bekalan dibumikan. I. Okay. Tiada punca bekalan berguna dibumikan. Huruf kedua perpasangan pengguna. Huruf T. Semua logam terdedah disambung kepada jisim untuk umum bumi. N. Fatimah Ya, saya baca N. semua pengalir logam terdedah disambung ke pengalir bumi, iaitu punca bekalan pengguna. Betul. Huruf ketiga dan keempat susunan pengalih bumi bekalan. Putri Ida baca S dan C. S dan C. S ialah pengasingan pengalir neutral dan bumi, dan C pengalir neutral dan bumi dicantumkan. Okey. Faham maksud huruf-huruf sini? Mana student saya?
Faham? Okey. Maksud huruf T pertama apa? Logam yang terdedah disambung Ini. atau lebih punca bekalan dibumikan. Kalau huruf kedua? N? Sebuah pengalir logam terdedah disambung dua pengalir Guna. Itu punca bekalan guna. Okey. Ada soalan? Okey. Berapa dah? Okey, saya nak kamu semua scan QR kertas penerangan ini dan saya nak kamu semua baca dan fahami. Saya akan bagi kamu masa 5 minit. Scan. Dah? Kejap. Ada soalan tak setakat ini? Atau saya nak flashback balik? Atau saya nak terangkan sekali lagi? Okey. Saya akan memberikan kamu soalan. Ayo. Ni kan. Okey. Soalan pertama, saya akan tanya dekat Haslinda. Nyatakan 3 jenis sistem pembumian yang biasa digunakan dalam industri. Sistem IT. Betul. Pandai Putri Ida. Yang kedua, jelaskan kegunaan sistem pembumian TT. Domestik. Fatimah? Ya, Nombor 2. jelaskan kegunaan sistem pembumian titik. Kegunaan sistem pembumian titik adalah sistem untuk menyambungkan pembumian. Okey, betul. Tapi lebih tepat digunakan dalam pemasangan elektrik domestik atau kawasan dengan sumber bekalan elektrik. Okey, faham. Berpandai. Setakat ini ada siapa-siapa yang tak faham? Faham, Miss. Okey. Saya akan edarkan kertas tugasan ini. Dan saya nak awak semua jawab semua soalan subjektif ini. Soalan subjektif ini ada 4 soalan. Ada 4 soalan. Saya nak awak semua jawab dalam masa 5 minit. Jap, saya akan agihkan ini. Okey, sudah? Dah, Miss. Saya akan ambilkan balik.
Sudah, Miss. Wow, lajunya. Okey, sebelum itu saya nak tanya tentang sistem pembumian tadi. Siapa yang faham? Betul-betul faham. Paham. Tujuan asas pembumian dalam undang-undang adalah tak tahu. Okey, sekejap. Okey. Kalau awak tak tahu apa bahagian pembumian dalam tujuan asas pembumian dalam pendawaian elektrik ini? Pembumian. Oh. Ini. Pembumian sistem dan pembumian peralatan. Apa pembumian sistem? Sistem titik PNS dengan IT. Ya, jenis. Ini ya macam berlebihan voltan mengasingkan sistem apabila berlaku kerosakan. Kalau pembumian peralatan ini untuk melindungi peralatan elektrik. Nina, nyatakan 3 jenis sistem pembumian. Sistem TP, sistem PN, sistem IT. Betul, pandai. Sebelum ringkasan pembelajaran, tujuan asal pembumian dalam pendawaian elektrik, jenis-jenis sistem pembumian. Syaza Izni Amira, Habis. apa kegunaan sistem TT? Sistem TP digunakan dalam pemasangan gaus elektrik. Okey, betul, pandai. Okey. Sebelum saya menamatkan sesi ini, saya akan sesi pelajaran selanjutnya ialah prosedur ujian pendawaian elektrik. Siapa tahu prosedur ujian pendawaian elektrik ini? Prosedur ujian pendawaian elektrik adalah kita nak menguji arus pada pita pendawaian. Betul. Tidak. Betul, pandai Siti Fatimah. Okey. Okey, saya nak kamu balik nanti baca prosedur ujian pendawaian elektrik ini, search dekat Google dan saya akan berikan kertas penerangan. Ada apa-apa soalan lagi? Yakin?
Okey, sekian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ni, Puan? Apa